Ini bab orang yang membawa pergi budak dalam peperangan untuk khidmat, untuk berkhidmat. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Nabi SAW berkata kepada Abi Talhah, carilah seorang budak dari kalangan kamu untuk berkhidmat kepadaku, hatta akhruja ila Khaybar, untuk ku pergi ke Khaybar, yakni untuk berperang. Abu Talhah pun membawa aku keluar, murdifiyah, dengan menggendong aku, yakni memboncengkan aku. Wa ada ghulamun rahaqtul hulum, pada ketika itu aku masih budak. Ghulamun rahaqtul hulum, tetapi sudah hampir dengan kematangan. Fakuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala, aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di sesuatu tempat. Aku selalu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ini banyak kali saya dengar dia berkata dalam bentuk doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn atau wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari kedukaan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kebakhilan dan pengecut, sifat pengecut, wa dhala'id dain, dan dari tekanan ataupun bebanan hutang, wa ghalabatid dain, dan dari kekuasaan manusia ataupun penguasaan manusia. Thumma qadimna Khaybar, selepas itu kami sampai ke Khaybar. Falamma fatahallahu alaihi al-hisn, bila Allah SWT memberi kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menakluk ataupun menawan bentengnya itu, dzukira lahu jamalu Safiyah, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecantikan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Suaminya pada ketika itu telah pun terbunuh, dia masih lagi baru sebagai pengantin. Fastafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memilihnya untuk dirinya. Fa kharaja biha, dia pun keluar membawanya, sehingga kami sampai ke Saddah Sahba. Safiyah pun suci, yakni dari haidnya. Fabana biha, dia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersamanya, duduk bersamanya, yakni bergaul dengannya lah. Mengadakan malam pengantin lah. Itu makna bana biha tu, mengadakan malam pengantin dengan dia tu. Thumma sana'a haisan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membuat buat sejenis kuih lah, fi nit'in, dalam satu suprah dari kulit yang kecil, suprah kecil dari kulit. Dibuat hais. Hais itu apa? Yaitu makanan yang dibuat daripada buah tamar, keju, minyak sapi, gau. Itulah jadilah hais. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Adzin man haulak," beritahu kepada orang-orang di sekelilingmu. Maka itulah yang merupakan kenduri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Safiyah. Kemudian kami keluar ke Madinah, yakni kami berangkat ke Madinah. Qala, kata perawi ini, Anas ni, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawwi laha wara'ahu bi'aba'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadang di sebelah belakang dia tu dengan selimut besar, sebagai tanda penghormatan lah. Buka kain selimut, buat gitu, tudung balik belakang dia. Thumma yajlisu 'inda ba'irihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk dekat untanya dan dia meletakkan lututnya. Fatada'u Safiyah rijlaha 'ala rukbati, Safiyah pun meletakkan kakinya di atas lututnya itu, hatta tarkaba, sehingga dia naik unta tu. Fasirna, kami pun berangkat, sehingga bila kami sudah nampak
sudah dekat dengan Madinah, yakni sudah nampaklah dari jauh Madinah itu. Nazara ila Uhud, Nabi SAW memandang kepada bukit Uhud. Dia pun berkata, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, ini adalah bukit yang kasihkan kami, cintakan kami, dan kami menyintainya. Kemudian dia melihat ke arah Madinah. Dia pun berkata, ya Allah, sesungguhnya aku haramkan kawasan di antara dua labahnya, ini dua kawasan berbatu hitamnya, bimithli ma harrama Ibrahim Makkah, seperti mana Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Ya Allah, barik lahum fi muddihim wa sa'ihim, berkatilah untuk mereka pada mud, yakni cupak dan gantang mereka. Bab rukubil bahr, yakni meredah laut, yakni untuk berperang. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Ummu Haram menceritakan kepadaku bahawa Nabi SAW pada suatu hari tidur. Qala fi baitiha, qala itu bukan makna berkata, qala yaqilu, bukan qala yaqulu. Nabi SAW tidur pada waktu siang pada suatu hari di rumahnya. Qala itu makna tidur pada waktu siang. Dia pun terjaga selepas itu dalam keadaan suka. Ummu Haram pun berkata, wahai Rasulullah, apakah yang membuatkan engkau suka? Dia berkata, saya kagum dengan satu kaum, satu kumpulan dari umatku yang meredah laut bagaikan raja-raja di atas singgasana. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dimasukkannya aku ke dalam kumpulan mereka. Nabi SAW berkata, anti minhum, engkau termasuk di antara mereka. Kemudian dia tidur pula, fastayqadha, dia terjaga, wa huwa yadhhak, dalam keadaan dia ketawa. Faqala mithla dhalika, dia pun kata lagu itulah 2 kali ataupun 3 kali. Qultu, saya pun berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah semoga dimasukkannya saya dalam kumpulan mereka, atau dijadikannya saya sebahagian dari mereka. Fayaqul anti minal awwalin, engkau termasuk dalam kumpulan yang pertama. Maka Ubadah bin As-Samit pun berkahwinlah selepas itu dengan dia. Dia pun membawanya keluar pergi berperang. Bila balik dibawa kepadanya seekor binatang untuk dinaikinya. Dia pun jatuh selepas itu daripada kenderaannya, fandaqqat unuquha, dan patah leher dia, tulang leher. Bahawa ista'ana bid-du'afa was-salihin fil harb, ini bab orang yang meminta pertolongan dengan orang-orang yang lemah, yakni orang yang mengharapkan pertolongan Allah dengan adanya orang-orang yang lemah dan orang-orang yang saleh dalam peperangan. Ibnu Abbas berkata, Abu Sufyan menceritakan kepadaku, katanya Kaisar berkata kepadaku, saya bertanya engkau, adakah orang-orang yang mulia yang mengikutinya, yang mengikuti Muhammad, atau orang-orang yang lemah di kalangan mereka? Engkau kata orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Mereka lah pengikut-pengikut Rasul-Rasul. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad, katanya Sa'ad berpendapat, Sa'ad berfikir, Sa'ad ingat dia mempunyai kelebihan dari orang-orang yang kurang darinya. Maka Nabi SAW pun berkata, bukankah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki kerana adanya orang-orang yang lemah di kalangan kamu? Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, sabdanya, nanti akan datang satu zaman, beberapa kumpulan orang berperang pada zaman itu. Ditanya, adakah di kalangan kamu orang yang bersahabat dengan Nabi SAW? Bila dikatakan na'am, fayuqalu, maka dikatakan na'am, ada, fayuftahu alaih, diberi kemenangan kepada kumpulan itu. Kemudian datang pula satu zaman, akan ditanya pada zaman itu, adakah di antara kamu orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi SAW? Dijawab, bila ditanya begitu, ada yang menjawab, ada, fayuftahu, diberi kemenangan kepada mereka dalam peperangan itu. Kemudian datang satu zaman, ditanya, adakah di antara kamu orang yang bersahabat dengan sahabat, bagi sahabat Nabi SAW? Dijawab,
ada, maka diberi kemenangan juga kepada golongan itu. Ini bab seseorang itu tidak boleh berkata si fulan syahid, fulan syahid. Kata Abu Hurairah dari Nabi SAW, Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabilih. Allah lah maha mengetahui tentang orang yang berjihad di jalannya. Allahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih. Allah maha mengetahui tentang orang yang luka di jalannya. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahawa Rasulullah SAW bertemu dengan orang-orang musyrikin dan mereka berperang. Bila Rasulullah SAW kembali kepada tempat persinggahan askarnya, dan di pihak orang kafir itu pun kembali juga kepada tempat persinggahan askar mereka, pada ketika itu ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW itu satu orang yang tidak membiarkan orang kafir itu tidak membiarkan seorang pun orang kafir yang tersisih ataupun yang terlepas, melainkan diturutnya. Kalau ada seseorang kafir yang terlepas ataupun tersisih, pasti akan diturutnya orang itu dan ditetaknya dengan pedangnya. Faqala, maka faqultu, setengah nuskah kata begitu, maka ada orang berkata, ma ajza'a minnal yawm ahadun kama ajza'a fulan. Tak ada orang lain pada hari ini yang telah banyak melakukan, yang telah banyak memainkan peranan. Kalau kita terjemah hukum Kelantan, tak ada hari ini orang yang lebih jadi hijau gitu daripada si fulan itu. Jadi hijau benar hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, ketahuilah dia sesungguhnya ahli neraka. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seorang daripada yang ramai-ramai itu berkata, yang di dalam hati dia, ana sahibuh, saya akan tetap bersamanya, saya akan terus berada bersamanya. Fa kharaja ma'ahu, dia pun keluar bersama orang itu. Bila orang itu berhenti, dia berhenti kata bersama. Bila orang itu cepat dalam perjalanannya ataupun larian dia tu, dia pun cepat juga bersamanya. Qala, kata perawi ini, fajuriha ar-rajulu jurhan syadidan. Selepas itu orang itu luka parah. Fasta'jala al-maut, dia menyegerakan mati. Yani untuk dia percepatkan mati untuknya. Fa wada'a nasla sayfihi bil ard, dia letakkan pemegang ataupun pemegang pedang dia tu di bumi. Wa dhubabahu baina sadyaihi, dan mata dia tu ataupun hujung pedang itu diletakkan di tengah dada dia, di antara dua teteknya, yang di tengah dada dia tu. Thumma tahamala ala sayfi, kemudian dia menekan dirinya ke atas pedang itu. Faqatala nafsahu, dengan itu dia membunuh dirinya. Fa kharaja ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang itu pun keluar pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, aku bersaksi bahawa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, wa ma dzaka, apa sebab tu, kenapa itu? Qala ar-rajul, kata dia, ar-rajulul ladzi dzakarta anifan, orang yang engkau sebutkan tadi bahawa sesungguhnya dia ahli neraka. Fa'azaman nas dzalik, ketika itu orang ramai berasa pelik. A'zaman nas dzalik, berasa pelik dengan cerita engkau itu. Faqultu ana lakum bihi, aku pun berkata dalam hatiku, aku akan menjadi saksi untuk kamu terhadapnya. Fakharajtu fi talabi, saya pun keluar mencarinya. Selepas itu dia luka parah, dia pun menyegerakan mati, yakni untuknya. Fa wada'a nasla sayfihi, dia letakkan pemegang pedang dia tu di tanah, dan mata pedang dia tu, hujung pedang dia tu di antara dua teteknya, yakni di tengah dadanya. Thumma tahamala alaih, kemudian dia menekan dirinya ke atas pedang itu. Faqatala nafsahu, dengan itu dia membunuh dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada ketika itu, sesungguhnya seseorang itu benar-benar beramal dengan amalan ahli syurga pada pandangan orang ramai.
mengikut apa yang zahir bagi orang ramai, sedangkan dia adalah ahli neraka. Dan ada pula orang yang benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka pada pandangan orang ramai, ataupun mengikut apa yang nyata kepada orang ramai, wa huwa min ahlil jannah, sedangkan dia adalah ahli syurga. Bab tahrid 'ala ar-ramy, ini bab galakkan memanah. Dan firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan yang termampu oleh kamu, berupa dan persiapan berupa kuda. Turhibu nabiy aduwallahi wa aduwakum, untuk kamu menggerunkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa', katanya Nabi SAW lalu dekat satu kumpulan Aslam, yakni Bani Aslam, kumpulan orang-orang Aslam, yang tadhilun, mereka sedang bermain anak panah, mereka sedang bermain menguji kehebatan memanah di antara sesama mereka. Nabi SAW pun bersabda, irmu Bani Ismail, memanahlah kamu wahai anak-anak Ismail, kerana ayah kamu dulu adalah seorang pemanah, yakni Nabi Ismail. Wa ana ma'a Bani Fulan, saya bersama dengan Bani Fulan, saya bersama dengan kumpulan ini. Qala, kata perawi, salah satu dari dua kumpulan itu pun menahan tangan mereka, yakni tidak mahu meneruskan permainan itu lagi. Rasulullah SAW pun bertanya, kenapa kamu tidak panah? Kenapa kamu tidak memanah? Mereka menjawab, bagaimana kami akan memanah sedangkan engkau sudah dalam kumpulan mereka, engkau memihak kepada mereka. Nabi SAW pun berkata, irmu wa ana ma'akum kullikum, memanahlah kamu, saya bersama kamu semualah, saya bersama kamu semualah, tidak mana-mana kumpulan lah. Diriwayatkan dari Hamzah bin Abi Usaid, dari ayahnya yakni Abi Usaid, katanya Nabi SAW pada hari Badar berkata, pada ketika kami telah pun berbaris, yakni membuat persiapan dalam bentuk berbarisan untuk menghadapi orang Quraisy, dan mereka juga telah mengaturkan baris mereka, perbarisan mereka untuk kami. Apa Nabi SAW kata? Idza aktsabukum, bila mereka datang kepada kamu dengan ramai, fa'alaikum bin nabli, maka kamu panahlah mereka. Abu Abdullah berkata, aktsabukum yakni aktsarukum, yakni bila mereka datang kepada kamu dengan ramai. Babul lahwi bil hirab, ini bab bermain lembing wa nahwiha dan sebagainya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya ketika orang-orang Habsyah sedang bermain dekat Nabi SAW dengan lembing-lembing mereka, tiba-tiba masuk Umar, dia pun membongkok untuk mengambil anak batu, dia pun memekung mereka dengan anak batu. Faqala, Nabi SAW pun kata, da'hum ya Umar, biarkan mereka wahai Umar. Ali dalam riwayat dia ada menambahkan, dia kata fil masjid, main itu dalam masjid, dalam masjid. Babul mijan, ini bab perisai dan orang yang berlindung dengan perisai kawannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Abu Talhah berlindung bersama Nabi SAW dengan satu perisai, atau berperisai dengan satu perisai, samalah. Abu Talhah adalah seorang yang pandai memanah. Bila dia memanah, Nabi SAW akan menjenguk, akan melihat, akan menjenguk untuk melihat kemanakah jatuh anak panahnya itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, katanya bila Baidah, bila topi besi Nabi SAW itu pecah di atas kepalanya, wa udmiya wajhuhu, dan mukanya berdarah, wa kusirat raba'iyatuhu, dan
terserpih gigi depan dia tu sikit. Wa kana aliyun yakhtalifu bil ma fil mijan. Ali pergi mari yakhtalifu bil ma, pergi mari membawa air dalam perisai. Wa kanat Fatimah pula membasuh luka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Bila dia lihat luka itu melebihi air, luka itu darahnya melebihi air, bila dia tengok begitu, amadat ila hasirin, dia pun pergi cari, dia mencari tikar. Fa ahraqatha, dibakarnya tikar itu. Fa alsaqatha ala jurhi, dan ditampalnya abu ataupun abu tikar yang dibakar tadi itu, ditampalnya pada luka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Faraqa ad-dam, maka berhentilah darah mengalir. Dengan sanadnya lagi Imam Bukhari meriwayatkan daripada Umar, katanya harta-harta Bani Nadir yang Allah SWT berikan kepada Rasulnya dalam bentuk harta fai, di mana orang-orang Islam tidak memecut kuda ataupun kenderaan mereka untuk mengalahkan musuh. Fakanat Rasulullah, harta itu fai itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membelanjakan dari harta itu untuk perbelanjaan ahli keluarganya selama setahun. Thumma yaj'alu ma baqiya, kemudian dimasukkan yang baki lagi dari itu untuk persiapan senjata dan begitu juga kenderaan untuk perang, sebagai persiapan fi sabilillah. Babun, diriwayatkan dari Ali, katanya tidak pernah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, selepas Sa'ad, selain dari Sa'ad. Tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu. Saya mendengar dia berkata, panahlah Sa'ad, fidaka abi wa ummi, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Itu makna yufaddi. Jadi tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pernah mengatakan kepada seseorang, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Babud daraq. Ini bab daraq. Perisai dari kulit. Tadi mijan itu perisai dari besi. Ini perisai dari kulit pula. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saya. Dekat saya ada dua orang gadis yang sedang menyanyi dengan lagu Bu'ath. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyenggeng, berbaring di atas tilamnya. Wa hawwala wajhahu, dan memalingkan mukanya. Fadakhala Abu Bakar pun masuk. Dia menyergah aku. Dia berkata, seruling syaitan ada dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghadapnya, tengok kepadanya, seraya berkata, biarkan mereka berdua. Falamma amila ghabastuhuma, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan sesuatu pekerjaan lain ataupun ghafala, Nabi sallallahu alaihi wasallam leka ataupun lupa, tidak menghiraukan permainan itu, ghamaztuhuma, aku pun isyarat kepada mereka berdua. Fa kharajatah, mereka pun keluarlah. Qalat, kata Aisyah, itu peristiwa itu berlaku pada hari raya. Orang-orang Sudan bermain darak dan hirab, bermain lembing, dan bermain darak, perisai dari kulit dan lembing. Fa imma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada aku yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia berkata kepadaku, atashhadin an tanzuri, adakah engkau nak tengok, adakah engkau ingin melihat? Saya kata ya. Fa aqamani wara'ahu, dia pun memperdirikan saya di belakangnya, pipi saya berada di atas pipinya. Wa yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dunakum bani Arfidah, teruskan bani Arfidah, teruskan anak-anak Arfidah, sehingga saya jemu. Dia pun bertanya, hasbuki, sudah cukup, sudah puas? Qultu na'am, saya berkata ya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fadhhabi, pergilah.
Ahmad berkata dari riwayat Ibnu Wahab, falamma ghafala, tepat tadi tu, falamma amila tu dalam riwayat Husani dia kata falamma ghafala. Gitulah terjemahan beberapa hadis yang kita baca malam ni. Bab man ghaza bi sabiyyin lil khidmah. Di sini Imam Bukhari nak ayat boleh bawa budak untuk pergi perang, tapi bukan untuk perang, untuk dia khidmat, untuk khidmat. Imam Bukhari bisabiyyin, sabi ni makna budak kecil ni, itu adalah istimbak yang diistimbakkan oleh Imam Bukhari. Nak ayatnya dalam perang ni bukan tak boleh langsung bawa budak. Hak kata tak boleh terlibat tu budak-budak bawah pada 15 tahun tu perang secara langsung. Kalau nak bawa pergi jauh-jauh, apa lagi kalau tahu dah keadaan itu terkawal, terkawal, tak apa, untuk khidmat di tempat-tempat yang selamat, kita kata tak apa gitu. Itu dia istinbat daripada mana? Daripada hadis Anas ini. Daripada hadis Anas ini. Peristiwa Khaybar ini berlaku pada tahun yang ke-7. Pada tahun yang ke-7 Pak Anas ini sudah masuk perang dah, pada ketika perang Uhud itu. Artinya sekurang-kurang pada masa itu umur dia sudah 15 dah. Sebab Ibnu Umar tak cukup 15, Nabi SAW tidak benarkan dia masuk. Begitu juga ramai lagi sahabat-sahabat yang lain tak cukup 15 tahun, Nabi SAW tak benarkan dia masuk. Tapi Anas sudah masuk dah dalam perang Uhud itu. Bermakna umur dia pada ketika itu sudah 15. Lepas tu kalau kita kata pada tahun yang ke-7 tu umur dia sudah 18, 19 tahun dah tu. Bagaimana Imam Bukhari buat kesimpulan budak tu? Sedangkan dalam hadis dia sebut wa ana ghulam. Ghulam ni besar. Hak kecil boleh, hak besar pun boleh. Hak lepas balik dah pun boleh. Ghulam itu belum menikah, hak belum menikah itu dikatakan ghulam. Tapi Imam Bukhari buat kesimpulan sabi. Sabi saat ni tentu dah budak ni tidaklah kecil sangat. Sebab apa? Untuk khidmat. Kalaulah kecil sangat sehingga kita kena khidmat ke dia pula, tak ada makna. Ni budak yang sudah boleh kita minta tolonglah dengan dia. Gitu. Itu yang diistimbatkan oleh dia. Tetapi yang dia istimbat tu daripada hadis Anas. Anas tu pada ketika tu besar dah tu. Dia kata rahaqtul hulum. Saya sudah hampir matang. Saya sudah hampir cerdik benar dah. Hulum itu. Bukan rahaqtul hulum tu makna saya hampir nak balik. Tidak, bukan makna begitu. Bukan makna begitu. Bukan saya hampir nak balik. Kalau saya hampir nak balik, macam mana kalau pada tahun yang ke-7 tu dia hampir nak balik, tu pada tahun yang ke-3 perang Uhud dia masuk dah tu, macam mana orang lain tidak dibenarkan, dia dibenarkan masuk situ? Itu beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam hadis ni. Lepas tu khidmat ni, sebelum pada tu dia tak khidmat lagi kah? Apakah baru dia berkhidmat kepada Nabi SAW ni pada tahun yang ke-7? Kalau begitu hanya 2-3 tahun sajalah dia berkhidmat. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan 10 tahun berkhidmat kepada Nabi SAW. Iaitu semenjak Nabi mula-mula Nabi SAW mula-mula sampai ke Madinah. Semenjak tu lagi dia jadi khadam kepada Nabi SAW. Apa yang dimaksudkan di sini jadi khadam ni? Khadam dalam perang tu, pergi perang tu. Perang tu secara khusus diminta oleh Nabi SAW. Seorang budak, kita kata pas kita ni orang tua ni, budak umur 20 tahun tu kita panggil budak lagi. Tak nikah 22 tahun budak. Kita kata budak. 19 tahun 18 tahun pada besar dah. Ini tafannun Imam Bukhari lah. Dia buat kesimpulan sabi pun boleh bawa untuk pergi, asalkan dia boleh bagi khidmat. Tidak nanti lebih pada 15 tahun, tetapi itu tidak berapa tepat lah kalau kita nak kiranya. Sebab Anas ni berapa tahun dah umur dia pada ketika tu, pada buat kesimpulan nak bawa budak kecil, tidak berapa tepat. Kecuali kalau kita katalah mengikut maksud Imam Bukhari ni, sabi ni budak kecil yang belum cukup umur pun, kalau keadaan terkawal, misalnya perang lain buat pergi ke dia tu ke pusat kawalan saja, pusat kawalan untuk angkat air, hidangkan air kepada orang yang ada tu, ke pusat kawalan, ke markas, bawa kepada markas tentera orang yang perang tu suku. Kalau dengan maksud itu, maksud Imam Bukhari, tak apalah, boleh diterima. Tapi
Kalau dengan maksud pergi ke medan perang, walaupun tidak perang pun, itu menyukarkan, dan itu tidak dibuat oleh Nabi SAW. Kalau nak contoh hadis ni tak kena, sebab hadis ni anak bersadah tu, sudah bersadah. Fa kuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia turun di suatu tempat. Lepas tu aku selalu dengar dia kata, acak kali dia berdoa, ya Allah, aku berlindung denganmu dari al-hammi wal huzni, dari al-hammi wal huzni. Setengah ulama mengatakan makna dia hak tu lah ya, lebih kurang duka cita, sedih, pilu, sayu, ataupun yang seumpama itulah, sama. Tapi setengah ulama mengatakan al-hammi itu maknanya kesedihan yang akan datang, akan menimpa. Al-huzni itu kesedihan yang telah pun menimpa kita. Begitu, ada dia buat perbezaan begitu. Aku berlindung denganmu dari kedukaan dan kesedihan. Tak salah waktu tu kalau hidup ni sedih, merana, hidup ni dalam keadaan duka cita, tak ada makna, tak ada arti hidup. Dalam keadaan tak suka. Wal ajzi wal kasal, minta berlindung juga daripada kelemahan dan kemalasan. Ni apabila Nabi SAW minta berlindung dengan Allah ni, sifat-sifat yang tak molek lah ni, sifat-sifat yang perlu dikikis. Tidak sekadar nak ayatnya tak molek sifat tu bukan sekadar kita usaha sendiri saja, kena minta dengan Allah SWT juga. Sebab sifat ni payah ni nak buat, nak payah nak buat. Kalau sudah jadi tabiat seseorang tu, payah nak buat. Dengan sebab itu, selain daripada usaha sendiri, kena minta dengan Allah SWT. Lemah. Kalau dah lemah ni kak, macam-macam lah. Lemah, mikir lemah, lemah buat kerja, lemah macam-macam, lemah jiwa, malah pun yalah juga. Kalau mengaji pun tak jadi, buat apa benda pun tak jadi kalau ada sifat tu. Wal bukhli, dan sifat bakhil, kedekut, minta berlindung. Sifat kedekut tak boleh, tak boleh kedekut. Dia kena ada sifat murah. Wal jubun, dan sifat pengecut, tak saya juga. Terutama nak pergi perang ni, nak pergi perang tak boleh lah, lemah, tak boleh lah, apa ni, penakut ke apa ni. Wa dhala'id dain, dan tekanan atau bebanan hutang. Bebanan hutang, hutang ni pun satu masalah juga, menyebabkan serabut juga fikiran. Tak boleh tidur dengan lena, dengan nyenyak tak boleh. Dengan sebab itu minta berlindung dari hutang. Dengan sebab itulah ini menunjukkan tak boleh main-main lah hutang. Berhutang tak boleh main-main, tak boleh main-main. Sebab apa? Sebab dia akan menjadi tekanan, masalah kepada diri kita, menyebabkan kita tidak boleh nak tumpu kepada kerja kita apabila ada hutang. Orang pun macam-macam lah boleh bersurut di belakang kita, menyebabkan nama baik kita tu tercemar. Dengan sebab itulah minta berlindung dari hutang. Walaupun Nabi SAW sendiri pun ada berhutang juga, bukan makna tak boleh berhutang. Ini dia kata bebanan hutang yang berat. Kalau berhutang tu kita boleh mengatasinya. Berhutang suatu yang perlu. Dulu kita sudah bincang dah. Wa ghalabatir rijal, dan penguasaan manusia. Manusia pula rijal, orang-orang lelaki dewasa, itu maksudnya rijal. Bila kata penguasaan orang-orang lelaki dewasa, beratlah penguasaan dia tu. Ini maknanya Nabi SAW minta jauh, minta berlindung dari penjajahan, penguasaan orang. Penguasaan orang tak silah kalau dijajah, dikuasai oleh orang, kita menurut perintah orang semata-mata, tidak bebas hidup begitu. Thumma qadimna Khaybar, kemudian kami pun pergi ke Khaybar. Bila Allah SWT memberi kemenangan kepada Nabi SAW menguasai Hisn, ini benteng itu, disebutkan kepada Nabi SAW Jamal, kecantikan Safiyah, yang kemudiannya menjadi isterinya. Zahirnya sekali kita tengok sini, ini riwayat yang ringkas ini. Di tempat yang lain panjang lagi ceritanya. Dalam kitab-kitab yang lain, hadis-hadis yang lain pula ada lagi detailnya. Sehingga kalau kita tengok semua tu selesailah masalah. Sekali kita tengok ni, disebut orang tentang kecantikan dia. Bila sebut cantik kak, nak selalu Nabi SAW pilih untuk dia selalu. Sekali nampak begitu. Bagi orang-orang
kafir orientalis ke apa, dia tidak bersungguh. Dia cuma cari peluang je, cari butir je untuk kritik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa satu tempat tu, terus tidak kata tengok semua dengan amanah, dengan cermat. Kena tahu ini cerita ni ringkas, bukan segala-galanya hak ni. Kena tengok kata hak lain. Dia tidak buat lagu tu. Dengan sebab itulah kajian ke apa ni, dia kena ikhlas. Apabila ikhlas barulah jumpa, kalau tidak kau jauh daripada kebenaran itu. Apabila kita dengan niat nak kritik dah, kira nak cari butir atau nak cari point untuk nak kritik, untuk nak menjatuhkan dia, merendah-rendahkan dia, menghina dia, kalau lagu tu semakin jauh lah. Dengan sebab itu kena ikhlas. Hak ni ceritanya Safiyah ni, pasal dia ni anak raja, anak ketua Bani Quraizah dan Bani Nazir itu. Pas suami dia tu pun orang besar lah juga. Adik-adik dia, abang dia pun mati juga dalam perang tu. Bila begitu, dia ditawan. Nabi SAW tak cara mula-mula tu. Dibawa kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata bagilah kepada sesiapa yang memerlukan. Ni sebagai hamba, jadi tawanan. Bila jadi tawanan, jadi hamba lah. Lepas pada tu ada orang yang mengadu kepada Nabi SAW. Dalam Bukhari ni sendiri pun ada tempat lain. Dia kata, ya Rasulullah, tidak sesuai. Dia tu anak orang besar. Dari segi hikmatnya tidak sesuai. Tak ada orang sesuai dengan dia ni kecuali engkau saja. Nabi SAW sudah buidah dia ni kepada Dihyah. Dihyah, sahabat dia. Dia tak cara apa. Lepas pada tu bila orang sebut begitu, takut nanti timbul perkara yang tidak molek. Lepas pada tu sahabat-sahabat ni tengok dari segi kesan dia tu, kesan kepada masyarakat dia tu. Dia tengok dari sudut tu. Sebab Nabi SAW selalu pun fikir begitu, fikir dari segi masyarakat kesan dia. Walaupun dia perang, tapi tidaklah kata dia sampai kekeh, sampai ke akar umbi, beci tu dendam sampai ke dendam. Tidak, bukan maksud begitu. Dia tetap jalinkan hubungan dengan puak-puak tu sehingga puak-puak tu berasa terhormat, tidak berasa terhina. Sebab bila Nabi SAW jadikan dia sebagai isteri, maka orang-orang lain pun, orang tak tergamak lah nak buat dia tu sebagai hamba sahaya ataupun orang-orang yang hina. Dengan begitu, itu satu cara untuk menarik mereka kepada Islam. Nabi SAW pun terima pendapat itulah. Kalau begitu tak apalah, dialah, biar dia lah. Lepas Nabi SAW tukar, ganti kepada Dihyah yang telah dia berikan itu dengan 7 orang hamba yang lain sebagai gantinya. Lepas Dihyah pun terima, tak ada apa. Bukan di sini disebutkan Jamal Safiyah tu, sebab biasanya orang perempuan dia disebut hak tu. Jadi disebut hak tu lah di antara yang disebutkan. Bukan itu segala-galanya yang disebutkan. Sebenarnya dalam cerita tu disebutkan lagi bahawa dia ni anak orang besar. Sebagaimana yang berlaku kepada berlaku kepada isteri Nabi SAW yang lain, seperti Juwairiyah. Nabi SAW jadikan dia isteri, dengan jadi isteri itu puak-puak dia tu jadi Islam, ramai yang masuk Islam. Itu besar makna dia. Kerana itu dia berkahwin itu. Bukan kerana cantik dia tu saja. Memang pun dia cantik. Apabila cantik ni orang ramai ni sebut hak tu dulu. Yang sebenarnya Nabi SAW berkahwin dengan dia ni bukan dengan sebab itu. Sebab-sebab lain banyak lagi. Dan sebab lain itu dia motif kemasyarakatan lah, ataupun kita kata politik lah, politik dengan maksud politik. Tetapi janganlah kita ingat perkahwinan, bila sebut perkahwinan politik ni supaya orang politik menikah kerana politik seperti zaman sekarang ni. Tidak begitu. Ni politik dia tu politik agama lah, politik agama lah. Bukan politik ni dari segi maksud lain, tidak begitu. Jangan salah faham lah situ. Lepas tu Safiyah binti Huyai menikahlah. Ni sudah berapa kali dah juga kita sudah jumpa ni hadis ni. Bila sampai di sadar sahabat, dia pada ketika tu mari kata dia pun suci. Bila suci tu Nabi SAW pun buat jamuan lah sebagai kenduri kahwin dia. Kendurinya ringkas, iaitu dalam bentuk tadilah buah tamar campur dengan keju, campur dengan minyak sapi, gaul-gaul, itulah
jadi sebagai kendurinya. Lepas tu Nabi SAW pun suruh panggil orang-orang yang ada sekali itu untuk makan. Lepas tu bila sudah jadi isteri Nabi SAW, tengok penghormatan ni. Sudah jadi dalam kebiasaan bangsa Arab pada masa tu, dalam dunia ni bahkan, apabila diberi penghormatan begitu, orang-orang lain pun tengok, dia pun hormat. Bangsa dia tu jadi apa? Jadi terhormat. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni bukan bermusuh dengan orang Yahudi, dengan orang apa, tidak. Tidak. Kalau dia musuh dengan orang ni, Yahudi lah dia. Dia daripada keturunan Yahudi. Kalau dia bermusuh dengan Yahudi, tentu dia tidak buat lagu ni. Ni dia menjalinkan hubungan yang baik. Hubungan yang baik. Walaupun setelah dia puak-puak Yahudi tu buat begitu kepada Nabi SAW, buat kacau di Madinah, dan Nabi SAW telah halau ke Khaybar. Dia macam-macam buat pakatan dengan kafir Quraisy untuk menghancurkan orang Islam. Walaupun begitu, Nabi SAW tetap mahu menjalinkan hubungan yang baik, dengan harapan mereka akan berfikir lagi. Gitu cara Nabi SAW. Pas cantiknya memang cantik. Sebab itu Aisyah kata, saya tidak cemburu kepada orang lain selain daripada Safiyah ni, sebab dia memang cantik. Lepas tu Nabi hormat kepada dia, bagi hormat kepada dia dengan cara lagu mana? Dengan cara rentangkan kain begitu di belakang dia tu. Itu tanda. Bila begitu orang pun tahulah ini isteri Nabi SAW. Kita kena hormatlah. Pada orang perempuan ni, kalau tak ada gapo pun dia, kalau jadi suami kepada orang besar, dia jadi naik dengan sendirinya nama. Sebab kita sekarang ni lah, tak ada kau satu dia tu, tapi buat atas suami tu boleh datuk datin, boleh ke dia? Boleh datin. Lagu tu je lah. Boleh datin. Hak ni pun begitu juga. Penghormatan ni lebih ni kerana suami dia tu. Pas seseorang perempuan tu kadang-kadang tak ada nama, mati gitu saja. Tapi kalau dia ni ada kaitan dengan orang besar, sampai bila-bila masuk dalam sejarah, padahal dia tak ada apa. Tu kelebihan sebagai bini, kelebihan sebagai isteri. Tak timbul dah. Kalau timbul pun semasa sama-sama ada tu je, sama-sama ada. Deki kot tu kot ni. Ni macam bini ramai ni. Nabi SAW di antara bini-bini dia ni ada juga bukan manusia. Sementara hidup je, pas pada mati tak ada dah. Pas kalau ada keturunan masing-masing tu berbangga, saya juga keturunan Rasulullah, hak ni juga keturunan Rasulullah. Tak timbul dah dia tu dengan bini hak dah berapa tak timbul dah tu. Hak timbul ni semasa hidup je, sebentar. Hak tu pun kita duduk tengok dalam masyarakat ni, selepas tua tak ada baik molek, duduk molek-molek tak ada satu. Masa muda sibuk berebut begitu begini. Nak ayatnya keadaan ni. Lepas tu Nabi SAW hormat dia lagu mana? Dia nak naik tu, Nabi SAW duduk, letak lutut dia. Bukan main. Nabi SAW ni letak lutut. Kalau pok-pok dia tengok lagu tu, Nabi SAW ni baik sungguh. Kita duduk nak perang dengan dia, duduk nak peracur dia, dia setara ni dengan orang kita. Dia bukan nak peracur, nak menghabiskan bangsa kita. Tidak. Tengok dia buat bini, bagaimana perasaan. Tentu tertarik dengan cara Nabi SAW. Safiyah pun letak kaki dia untuk nak naik pasal unta tinggi kan, walaupun duduk dah dia tinggi lagi. Dia letak begitu. Ini menunjukkan seseorang suami tu ada sunnahnya menghormati isteri dia. Kadang-kadang dalam masalah ni boleh kau orang kafir, kafir hormat dia orang perempuan, tapi dia tu tak caralah bini dia ke tidak bini dia buat belakang tu tak molek lah tu. Tapi kalau sekadar bini memang molek lah, pergi tolong buka pintu pintu kereta biar dia masuk, pas tutup. Hormat itu sebagaimana Nabi SAW hormat, tidak jadi kesalahan tu. Letak lutut biar isteri dia tu pijak untuk naik datang unta tu. Lepas tu bila dekat Madinah, Nabi SAW pun kata ini bukit yang cintakan kami dan kita cintakannya. Tidak salah kita kata cintakan bukit ke, cinta ke negeri ke, cinta ke gapo ke, tempat kita tu tidak salah. Walaupun di sini apa Nabi SAW kata cinta bukit yang cinta kepada kami, maksud dia bukan bukit orang-orang hak duduk
di kawasan tu dikebumikan di situ tu. Syuhada, sahabat-sahabat Nabi yang mati syahid di situ tu maksud dia. Kok mana-mana pun ada lah kaitan dia ni. Sebab tu ya jadi cinta tu. Bahawa tak ada apa satu pun Nabi SAW sayang juga kepada Mekah, tanah tumpah darah dia, ke Madinah. Kalau tak ada apa tu pun dia sayang juga. Tidak menjadi kesalahan waktu itu. Itu termasuk dalam bab majaz, boleh guna begitu, tidak salah lah. Lepas pada tu dia haramkan Madinah ni. Tapi seperti kita sudah sebut dah sebelum ni, haramkan Madinah ni tidak seperti tanah haram Mekah lah kedudukannya. Walaupun setengah ulama mengatakan memang serupa, tetapi dari segi tidak kena jazak ataupun bayar fidyah kalau sekiranya membunuh binatang liar di kawasan dia tu, waktu tu semua kata lagu tu lah. Babu rukubil bahr. Ini hadis ni kita sudah jumpa beberapa kali dah jumpa. Imam Bukhari nak ayatnya boleh pergi perang walaupun seberang laut. Apa tujuan? Tujuan perang dalam Islam ni iaitu nak menyebarkan Islam, nak menghapuskan kezaliman, penganiayaan terhadap sesama manusia. Kalau kita tidak buat begitu, kalau tidak ada kuasa, payah nak melaksanakan Islam ini, nak mengumumkan ajaran Islam ke dalam masyarakat ni, payah kalau sekiranya tidak ada kuasa. Dengan sebab itu kuasa itu adalah suatu perkara yang penting, yang kita panggil politik itu. Nak dapat kuasa, kalau kita kata apa yang pergi peracun negeri orang tu, sebab kalau tidak buat begitu tak boleh, tak boleh. Tak boleh kita nak sebarkan Islam ke apa. Lepas pada tu dia duduk buat macam-macam penganiayaan. Bahawa orang dalam masyarakat dia tu, rakyat dia tu sendiri pun seperti mana digambarkan dalam Al-Quran, Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Itu gambaran masyarakat ataupun bangsa-bangsa lain semasa Nabi SAW tu. Mereka minta doa supaya Allah SWT selamatkan dia, keluarkan dia daripada negeri yang mana penduduk dia itu zalim, dan minta biar Allah SWT hantarkan wali, pelindung, dan hantar pembela yang dapat menyelamatkan mereka daripada cengkaman kezaliman itu. Macam-macam lah bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman itu macam-macam. Dengan maksud tu pergi perang. Baru man ista'ana bid-du'afa. Lepas tu apakah di sini bila pergi perang ni, apakah maknanya nak suruh orang tu kita paksa dia tu masuk Islam? Tidak. Beza tu dua perkara dalam Islam. Kita nak paksa orang masuk Islam tak boleh, sebab tidak ada paksaan dalam agama. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Adakah patut engkau paksa orang sehingga mereka jadi mukmin? Tak boleh. Mukmin ni iman ni sifat hak dalam, percaya dengan hati tu. Kalau kita paksa dia percaya dengan mulut, tak jadi juga. Tak boleh. Lepas tu pergi perang ni untuk apa? Untuk menguasai negeri dia tu, supaya politik Islam itu berdaulat, pemerintahan Islam, hukum Islam itu berdaulat. Itu. Lepas tu rakyat dia tu, agama dia akan bebas. Kalau bawah dia tu pun nak agama apa pun, nak semua berhala pun boleh dalam kerajaan Islam, tak salah. Tapi hukum tu, hukum misalnya zalim lagu mana? Riba ni kesan dia bukan kena kepada orang Islam saja, orang kafir pun kena juga akibat dia tu. Begitu juga yang lain-lain, kezaliman dalam bentuk lain. Bila bebas waktu Islam ni, kalau orang tidak terima Islam pun duduk bawah dia, dari segi keadilan kemasyarakatan itu mereka akan dapat. Hak tu hak naknya. Nabi SAW pergi perang ni bukan nak suruh orang masuk Islam, nak suruh orang tu duduk di bawah Islam, yang ni jadi kafir zimmi. Kafir zimmi bukan makna kafir zimmi ni kita merendahkan dia, kita menguasai dia, menghina dia. Tidak. Seperti mana-mana orang kafir ada dalam negeri mana-mana lah. Begitu. Dia diberi jaminan juga, diberi hak-hak dia juga. Begitu. Bukanlah kata apabila kafir dalam Islam ni dihina, digitu gini, tak ada. Kalau ada tu, itu hak kemudian. Bukan daripada hadis Nabi SAW. Hak kata suruh pakai baju lagu ni khusus, hitam saja baju. Lepas tu kena sakut Zunar di sini sebagai tanda
dan rumah dia tidak boleh tinggi daripada rumah orang Islam, kenderaan dia tidak boleh lebih molek daripada orang Islam. Itu ada dalam setengah-setengah kitab fiqh. Hak kemudian, bukan hak dalam hadis tak ada, bukan lagu tu. Bukan lagu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apa dia? Siapa yang buat nyaya kepada kafir zimmi, fa ana hajijuhu yaumil qiyamah. Aku akan menjadi pembelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat nanti. Aku akan bela dia. Siapa yang buat nyaya kepada orang kafir. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemerintah-pemerintah Islam supaya bagi keadilan kepada orang-orang kafir dalam pemerintahan dia tu. Bab man ista'ana bid-du'afa, ini bab orang yang mengharapkan pertolongan Allah dengan adanya orang-orang yang lemah dan orang-orang saleh dalam peperangan. Lepas tu dia marilah ni. Ibnu Abbas cerita Kaisar tanya Abu Sufyan itu, adakah orang-orang yang lemah ataupun orang-orang bangsawan yang mengikut dia, mengikut Nabi itu? Abu Sufyan kata orang-orang yang lemah. Kaisar tu pun kata memang mereka itulah orang-orang yang mengikut Rasul-Rasul, orang-orang yang lemah. Bahawa orang yang lemah ni bila dia ikut, inilah biasanya orang tak faham. Ahli-ahli politik biasanya dia tidak faham. Kadang-kadang dia lebih utamakan orang besar-besar, orang berpangkat. Dia tidak faham sesuatu kuasa tu, hak kuat tu, dia naik daripada bawah. Orang-orang yang lemah ni kalau sokong hak tu dulu, yang jadi penyokong dia, hak tu lah hak bagusnya. Hak tu lah yang mendapat keberkatan. Yang kemudiannya kadang-kadang orang ni, orang politik, dia berasa tidak terancam. Pokok rendah-rendah tu, dia tak tahu hak tu lah hak bahayanya sebenarnya. Kalau mengikut sunnatullah, hak tu hak bahaya. Kalau orang besar-besar ni dia ada kepentingan, nak boleh go tu, nak boleh go ni, dia ada gitu. Tapi kalau orang-orang biasa ni tidak, dia tidak begitu. Dia tak ada kepentingan apa. Mereka itulah pengikut Rasul-Rasul. Bukan kata di sini pengikut Nabi ni semua hak lemah, hak sesak, hak melarat saja. Tidak begitu. Nak rakyat hak ramah. Memang pun hak ramah, orang ramah ni banyakkannya hak lemah. Pasal Abu Bakar tu bukan lemah. Sayyidina Osman tu orang kaya tu. Dan ramai lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu orang-orang yang penting-penting tu. Dan orang-orang yang diserahkan kuasa di zaman jahiliah pun ada kuasa. Waktu pun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tetapi yang disebutkan di sini hak lebih ramai, hak lebih ramai. Dari kalangan masyarakat orang kafir tu, hak ramainya di peringkat permulaan tu ikut dia hak mana? Hak mana ikut? Hak lemah. Hak lemah ni lah yang memberi keberkatan kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudiannya jadi kuat itu. Pada tu Sa'ad berfikir, Sa'ad ingat bahawa dia ada kelebihan daripada orang lain sebab dia berani, dia bisa, hebat, dia merancang macam-macam. Bahkan Farsi itu jatuh di tangan dia lah. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudiannya selepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dialah yang menjatuhkan Farsi itu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dia hebat dah. Dia berasa dia lebih. Dia berasa dia lebih tu boleh jadi dari segi percakapan dia ke, setengah-setengah ulama mengatakan dia berasa dia patut lebih banyak dapat harta ghanimah. Tapi itu kita rasa kurang sesuai tu. Kalau dia berasa dia lebih, mungkin nyatalah sedikit sebanyak daripada sikap dia ke. Mungkin begitu. Nabi SAW tegur lagu tu pun tak sih. Orang Islam, pejuang Islam tak boleh begitu. Dia tak boleh berasa dia ni, walaupun dia lebih, peranan dia banyak, tapi dia tak boleh nampak menonjolkan diri begitu, tak boleh. Sebab itu Nabi SAW kata, bukankah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki kerana adanya orang-orang yang lemah di kalangan kamu? Kamu kena ingat waktu tu, kena ingat waktu. Jangan ingat hak ni buta, dia tak boleh pergi perang, dia tak ada peranan. Jangan ingat hak ni hak kecok, hak tepok, tak boleh pergi perang, dia tak ada peranan. Jangan ingat begitu. Bahkan masing-masing ada peranan. Hak ni dengan doa dia. Doa dia tu ikhlas. Bila ikhlas, kadang-kadang kemenangan Allah SWT bagi kerana itu. Begitu juga kalau kita ada dalam keluarga kita ni anak-anak ataupun siapa-siapa cacat ke atau apa ke, jangan kita pandang hina dia. Jangan kita pandang tak ada peranan, tak ada apa-apa sumbangan dia kepada keluarga kita. Jangan begitu. Inilah hadisnya. Kamu diberi pertolongan, kamu diberi rezeki
kerana hak lemah. Kita tak nampak, tapi kita tak perasan hak tu. Bahkan dalam hadis ada disebutkan Tuhan tidak sayang sikit pun dunia ni. Dia nak hancurkan dunia ni kalau sekiranya tak ada kanak-kanak, tak ada orang tua yang lemah, tak ada orang-orang yang cacat itu. Siapa begitu? Itu menunjukkan ada dah tu. Dunia ni tidak hancur kerana orang tu. Orang yang kita kata tak ada peranan itu, sebenarnya ada peranan. Dengan sebab itu kita kena ambil berat tentang mereka ini. Jangan kata dia tak ada peranan, dia tak pergi perang, dia tak ada sumbangan. Tidak begitu. Dia sumbangan, dia doa. Bahawa orang yang lagu ni dia lebih ikhlas daripada orang yang dia bergantung dengan kekuatan yang lain. Hak ni dia tak ada apa dah, tak ada gapo dah pada dia. Yang adanya hanya doa dia. Dengan sebab itu dia ikhlas. Apalagi kalau dia tak boleh pergi perang, lebih-lebih lagi lah dia berasa, terutamanya sahabat-sahabat di zaman Nabi SAW ni. Lepas tu diriwayatkan daripada Abi Sa'id ni pula, nak ayatnya pertolongan Allah SWT ni bukan dengan hak lemah, hak cacat tu saja. Ada lagi dalam bentuk yang lain. Hak tu Imam Bukhari buat orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ni pun dia ada peranan juga. Jangan kita kata dia doa ke, dia duduk mengajar saja, duduk semaya saja, tak ada peranan. Jangan, tak boleh kata lagu tu. Masing-masing ada tu. Masing-masing membawa keberkatan kepada umat, asalkan buat baik, buat hak molek. Asalkan buat hak molek, masing-masing buatlah. Dia ada kemampuan untuk buat hak tu, buatlah. Orang dia ada kemampuan buat ni, buat. Dia nampak kau ni, hak ni nampak kau ni, buat. Asalkan buat benda baik, jangan buat benda tak molek. Lepas tu jangan pula merendah-rendahkan satu sama lain. Masing-masing ada peranan dia. Tengok ni, Nabi SAW kata nanti akan ada perang. Bila perang tu, orang tanya, adakah orang yang bersahabat dengan Nabi ni dalam ramai-ramai? Bila kata ada, Nabi SAW kata akan diberi kemenangan. Tengok berkatnya sahabat itu. Kalau ada seorang pun di kalangan ramai-ramai, seorang pun, besar makna dia tu, besar artinya. Allah SWT bagi pertolongan. Apa tu? Pasal dia ni sahabat Nabi SAW. Pasal sahabat Nabi ni orang soleh, Allah SWT kenal kepada mereka. Nak ayatnya kelebihan sahabat itu. Lepas tu zaman kemudian lagi, bila perang, orang tanya, adakah di antara kamu ni orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi? Yang di tabi'in. Mereka kata ada. Bila ada, menang. Allah SWT bagi kemenangan lagi. Nak ayatnya kemenangan, pertolongan Allah SWT ada dengan adanya orang-orang begini. Walaupun dia tua, tak boleh buat apa daripada ketika itunya. Tabi'in ni tua, tak boleh nak buat apa. Tua pun dia ada peranan dia. Bagi kita orang Islam, bukan kekuatan kita hanya dari segi senjata sahaja dalam peperangan ini, tetapi pertolongan Allah. Pertolongan Allah tu nak dapat dengan cara lagu mana? Iaitu dengan cara kita mengambil kira, dan kita berasa setiap anggota daripada kita ni berperanan. Kita berasa peranan dia tu besar. Jangan kita kata doa, tahu doa saja. Jangan begitu. Tak kena kalau buat lagu tu. Kalau kata-kata lagu tu tak kena. Lepas pada tu satu zaman yang lain pula, adakah orang yang bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi? Yang ni tabi'in. Zaman tu pun Allah SWT bagi kemenangan lagi. Ayatnya sudah ada isyarat daripada Nabi SAW ni. Beberapa zaman ni, 3 generasi selepas Nabi SAW ni adalah generasi yang penuh dengan keberkatan, generasi yang Allah SWT berikan pertolongan. Pasal apa? Pasal jasa-jasa dia tu sangat besar. Kalaupun pada masa tu dia tak boleh buat apa dah, sahabat dah tua dah, tapi dulu dia pernah perang. Kalau dah pengalaman dia saja pun banyak dah, walaupun dia tua, dia tak boleh nak pergi perang pun, dia ada saja orang tanya pendapat dia tu saja, doa dia saja tu berkat dah. Pasal apa? Dia ni orang yang tidak takut mati. Di zaman Nabi SAW kali-kali pergi perang, setiap kali pergi perang tu tak tahu mati ke tidak, kerana Allah dia telah sanggup pergi, tapi umur dia panjang tak mati. Orang yang sudah sampai peringkat tu ni tak takut mati kerana Allah SWT ni, Allah SWT sangat sayang kepada orang tu. Sebab itulah di antara doa yang berkat ni doa orang yang pergi perang. Orang yang pergi perang sebab apa? Dia tak ada dah pergantungan dengan dunia, dia bergantung dengan Allah SWT semata-mata. Ikhlas lah, dia ikhlas. Kalau nak dunia tak pergi perang. Begitu.
Ini bab tidak boleh dikatakan orang itu syahid. Yang ni kita tak boleh mudah-mudah nak kata orang itu syahid, orang ni syahid, ini ahli syurga. Tak boleh. Bukan hak kita. Lepas tu orang yang mati berjuang tu, kita kalau lagu tu kita tak boleh nak buat sebagaimana orang mati syahid lah kalau lagu tu. Dan muka tak tahu lagi. Ada, kita kira berdasarkan zahir hak tu. Tapi jangan putuskan hakikat dia tu. Hak zahir bila dia perang berlawan dengan orang kafir, kita tidak mandikan dia, kita tidak apakan dia, seperti mana hukum orang mati syahid lah. Kita tanam dia dengan begitu, kita buat begitu. Tetapi hakikatnya kita kena serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masalah orang ni berjual kerana siapa, itu halus sangat tu. Waktu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Di sini nak ayatnya, penekanannya, kita kena ikhlas benar gapo-gapo. Kena ikhlas. Suatu kelebihan yang sangat besar ni, mati syahid ni, tidak berarti juga sekiranya tidak ada ikhlas, tidak kena cara dia. Begitulah. Apatah lagi kalau hak kecil-kecil kita buat, dia akan terhapus dengan kesalahan-kesalahan kita yang lain. Boleh jadi begitu. Kalau hak besar ni pun kalau kita buat salah, tak diterima oleh Allah SWT juga. Tidak jadi syahid juga hakikatnya. Sebab itulah dia kata, Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, Allah maha mengetahui tentang orang yang berjihad di jalannya. Kata berjihad belaka, tak tahu lagi. Dan Allah maha mengetahui tentang orang yang luka di jalannya. Orang ni luka kerana dia lebih mengetahui. Lepas tu dia ceritalah hadis ni, seorang tu dalam perang ni hebat benar lah, sehingga tidak terlepas seorang orang kafir ataupun tersisih seorang kafir daripada kumpulan ramai-ramai tu, dia akan kejar. Hebatnya kejar tu, dan dia tetap mati orang kafir. Hebat benar, dan banyak benar kerja dia pada peperangan itu. Tiba-tiba sahabat-sahabat ni duduk katalah, tak ada orang lain buat kerja supaya dia hari ni, dialah yang paling handalnya. Tiba-tiba Nabi SAW kata, ketahuilah dia ahli neraka. Ni kalau Nabi SAW ada, dia boleh royak. Nak royaknya, Allah SWT bagi tahu kepada Nabi SAW bahawa dia tu ahli neraka. Dia boleh tahu. Pas kalau orang lain, adakah dia boleh tahu begitu? Tak boleh tahu. Bila tak boleh tahu, tak boleh kata. Tak boleh kata. Tengok, nak royak. Dari segi zahir, siapa dia tahu? Siapa dia tengok? Siapa dia tahu? Tak ada siapa dia tahu. Pas boleh tahu kerana Nabi SAW ayat. Lepas tu dalam ramai-ramai tu pun dia kata, Nabi SAW kata gini ni, nampak dia tu molek, tak ada apa. Tak apa, aku nak turut dia ke mana-mana pun hari ni. Biar aku yang menjadi saksi. Dia pun turut. Kalau hak tu berdiri, dia berdiri, dia berhenti. Kalau hak tu derah lari, dia derah tak lari. Akhir sekali dia luka. Bila luka parah ni, sakit tak tahan tu, dia pun nak membunuh diri. Bunuh diri, letak pedang tu, jok tekan, matilah. Bila begitu tak boleh buat lagi tu. Tak boleh nak gaduh nak mati. Dengan sebab itu sekarang ni anak bimbang juga sekarang ni. Banyak pasal berani mati. Berani mati tak tu kalau tak boleh juga. Kena kira molek. Walaupun ada ulama mengatakan boleh, hak tu dikira syahid juga dengan cara lagu tu, tapi tidak sewenang-wenang juga. Tidak sewenang-wenang. Cara yang seperti itu di zaman Nabi SAW dulu secara terbuka, jelas begitu, tak ada dibuat. Cuma secara tidak langsung ada. Secara tidak langsung. Dari situlah ulama-ulama kemudian ni istimbak, boleh. Tapi banyak keadaan itu hak lain tak mati, kita yang mati. Tak siapa ke mana. Tak boleh juga. Takut jadi masuk bunuh diri itu. Takut jadi masuk tu. Dengan sebab itu kena beringat benarlah. Seboleh-bolehnya cuba elok, cuba kira jangan sampai mati. Kalau tak dapat tidak, itu lain cerita lah. Kalau tak dapat tidak, jangan sampai jadi bunuh diri. Kalau jadi bunuh diri, tak ada lah hak syahid tu. Kelebihan tu tak ada lah. Ahli neraka pula jadi. Lepas tu masuk neraka tu kekal kah? Hak tu kalau dia Islam tidak kekal, tapi masuk neraka lah juga. Tak padai lah kita kata mati sakit tu, masuk neraka dulu. Yang sebab bunuh diri, pas bunuh diri ni Nabi SAW tak kenal sangat, sehingga ada hak bunuh diri Nabi SAW tak pergi semaya. Tetapi sahabat-sahabat dia suruh pergi menunjukkan dia Islam lagi orang bunuh diri tu.
Bagaimanapun kesalahan bunuh diri itu besar, sehingga terhapus kelebihan-kelebihan dia tadi tu, masuk neraka je. Nak ayatnya seorang. Lepas tu Nabi SAW pun kata, bila dia turut tu sungguh berlaku begitu, dia pun balik cerita, tercengang belaka lah semuanya sahabat-sahabat tu. Tengok hak Nabi SAW ayat tu betul. Pada tu kita kata panjanglah ceritanya, tak boleh nak bahas panjang. Kita kata, dan Nabi SAW tahu dah begitu, apa dia tak pergi royak? Kita kata sepatutnya hatta orang pergi royak, kamu bunuh kena beringat. Ni dia cerita bab tak kedai, tak boleh nak gid, memang lagu tu akan berlaku. Kalau royak pun tak jadi tu. Kalau lagu tu dia ada kan ketika kita ni, kita berasa tak ada faedah royak kau orang. Sebab apa? Kalau kita royak pun dia tak dengar. Ada ketika gitu, dia kalau siapa masa dia kita royak, dia terbuka selalu fikiran, dia pun berubah selalu. Kalau tak siapa masa dia, kita royak sarah semalam 3 malam sarah, tak ada apa. Ada royaknya. Manusia ni kadang-kadang begitu. Hak tu sebab apa dia tidak buat gitu? Sebab dia tahu dah gitu. Dia hakikatnya hak ni termasuk dalam masalah takdirnya juga tu. Kita kata dah, kita tahu dah nak mati gini, tak sah gini dah. Kalau kita tahu pas tak mati kah lagu tu? Apakah tak mati dengan kita mengelak daripada satu tempat? Katakanlah kita tahu ni bangunan nak utus itu, kita tahu, kita pun tak pergi, pas kita tak mati kah? Mati juga. Dengan sebab itu tidak perlu hak tu. Sama ada kita tahu ke kita tidak tahu ke, bukan kerja kita hak tu. Yang pentingnya kita mati itu dalam keadaan Allah SWT redha. Mati lagu mana tidak penting. Lepas tu kalau kita mengelak daripada mati waktu tu, tak mati ke kita? Mati juga. Kalau lah ada satu orang tu dia tahu, Allah SWT bagi dia tahu, pada Nabi SAW dia tahu, katakanlah orang tu nak mati situ, kena langgar oleh apa-apa, kamu jangan pergi sebab kamu akan mati kena langgar, kamu kena beringat. Orang tu pun tak pergi nah, tak melintas jalan raya, pas dia tak mati ke? Kalau tak kena langgar mati juga. Sebab itu sia-sia kalau raya, sia-sia, tak ada faedah. Lepas tu dia kata, ni ayatnya, hak ni molek ni, supaya manusia ni tidak berasa sedap. Hak mana buat baik-baik setara mana sepanjang hayat sampai ketua ke diri pun buat baik, dia tidak berasa sedap hati. Dia sentiasa bergantung, berharap dengan Allah SWT semua. Tidak bergantung dengan amalan dia. Tidak kata aku amalan banyak dah tak apa. Tak boleh. Sebab itu Nabi SAW kata, ada orang yang betul-betul beramal dengan amalan ahli syurga pada pandangan orang, padahal dia tu ahli neraka. Ada pula ahli neraka dia tu, amalan ahli neraka, tapi dia ahli syurga. Dengan sebab itu ni memberi harapan orang yang buat jahat setara mana pun tua dah, bila dia tengok hadis ni, dia ingat ahli syurga kalau dia bertaubat daripada kesalahan-kesalahan dia tu, sungguh-sungguh dia bertaubat, mungkin Allah SWT hapuskan semua dosa-dosa dia, lepas dia mati sebagai ahli syurga. Maka ada harapan tu. Kalaulah kita kata orang jahat ni tak ada harapan nak ke mana-mana, kalau lagu tu tak ada orang nak bertaubat. Lepas tu hak baik-baik tu sedap hati, dia berasa bangga diri, aku ni makbul di sisi Allah SWT, aku ni sudah hampir dengan Allah SWT. Tapi dengan adanya hak ni, tidak, dia tidak akan berasa begitu. Dia akan berasa bimbang semua, supaya orang lain-lain juga. Kamu pun, walaupun kamu tak molek pun tak tahu lagi, takut kamu akhirnya molek. Aku ni walaupun aku baik pun tak tahu lagi, takut aku akhirnya aku tak molek. Dengan dalam keadaan begitu, bila beringat semua tu, Allah SWT akan bagi pertolongan lah kepada dia. Allah SWT tidak akan buat nyaya kepada seseorang tu. Bahawa orang tadi buat apa dia berlaku begitu, Allah SWT tidak tolong, adalah tu kesalahan dia tu, adalah tu. Dengan sebab itu kita kena cek diri kita sendiri. Kadang-kadang sifat gopoh, hak berani tu suku, tapi gaduh tak boleh. Bukan semua benda ni boleh siap dengan cepat. Kita tak boleh gopoh. Dia satu sifat saja tak jadi. Supaya kita kata kalau pelajar pandai saja jadi alim lah, dah tidak pandai saja, dia kena tekun, rajin, sabar, beradab,
banyak syarat dia. Kalau sah perkara tak boleh. Ini dia telah melanggar sunnatullah. Bila melanggar sunnatullah, ketetapan Allah SWT akan jadilah apa yang akan jadi. Kita kena faham begitu. Jangan kita kata dah moga Allah SWT nak lagu tu. Dah, tidak begitu. Ini berkait dengan masalah takdir juga. Bab tahrid 'ala ar-ramy, wallahu a'lam.